Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan cikgu dalam sesi PDPR KSSM tingkatan 5 Sains. Okey, jom kita tengok apa yang kita akan belajar pada hari ini. Kita masih lagi berada dalam tema 4 iaitu penerokaan bumi dan angkasa lepas. Yang mana tema 4 ini tema yang terakhir lah. Okey, lepas habis ni kita dah habis silibus dah. Okey, dan program pembelajaran kita hari ini adalah 9.0 teknologi angkasa lepas. Yang mana pada minggu lepas kita dah belajar tentang standard kandungan 9.1 satelit. Jadi minggu ini kita akan belajar tentang standard kandungan 9.2 sistem penentu sejagat ataupun Global Positioning System ataupun lebih dikenali sebagai GPS. Okey, jadi dalam 9.2 sistem penentu sejagat ataupun Global Positioning System ataupun lebih dikenali sebagai GPS ni, kita ada dua standard pembelajaran iaitu 9.2.1 menjelaskan tentang sistem penentu sejagat ataupun Global Positioning System atau lebih dikenali sebagai GPS. Yang kedua kita ada 9.2.2 iaitu mengaplikasikan sistem koordinasi GPS untuk tujuan navigasi. Okey, jadi kalau biasa okey, kalau kita tengok dekat gambar ni okey, kalau awak biasa travel ke mana-mana ataupun awak ikut mak ayah awak pergi berjalan-jalan, okey, jadi kalau kita nak cari satu lokasi, kita akan menggunakan apps dekat dalam smartphone. Contohnya kita boleh gunakan Google Meet, kita boleh gunakan Waze. Okay, berbeza dengan zaman dulu. Okay, zaman dulu kalau kita nak cari lokasi pada suatu tempat, kita perlu gunakan peta yang besar, kertas, senang terkoyak. Okay, jadi leceh. Okay, jadi zaman sekarang ni kita guna lebih canggih, iaitu kita menggunakan GPS daripada apps-apps yang ada dalam smartphone. Apa benda sebenarnya GPS tu? Okay, GPS tu sebenarnya adalah suatu sistem. Okey, iaitu kita panggil dia sebagai sistem penentu sejagat yang mana dia merupakan sistem navigasi. Apa dia navigasi? Navigasi ni kalau lebih mudah kita panggil dia sebagai pandu arah, ya. Navigasi sama dengan pandu arah. Dia bagi tahu lah kita kat mana arah yang perlu kita tuju. Okey, sistem navigasi yang memberi maklumat tentang lokasi dan masa kepada penggunanya dalam semua keadaan cuaca. Jadi kalau hujan ke ribu ke, dia tidak akan efek kepada sistem ni lah. Okey, jadi ini adalah merupakan contoh ilustrasi kepada satelit GPS yang berada di angkasa. Okey, yang mana rangkaian sistem GPS ni dia menggunakan sekurang-kurangnya sebanyak 24 satelit. 24 buah satelit. Okey, banyak sangat kan? Okey, jadi satelit-satelit GPS ini dia berada pada orbit MEO ataupun medium earth orbit yang ini kita dah belajar itu hari. Okey. Setiap satelit GPS akan mengorbit bumi 2 kali dalam satu hari. Maksudnya okey, kita ada bumi, kita ada bumi, kemudian satelit itu dia akan mengorbit bumi satu kali. Okay, jadi satu kali ni selama 12 jam. Jadi dalam masa satu hari kita ada 24 jam. Jadi dia akan mengorbit bumi 2 kali. Okey, dalam masa 24 jam dia akan mengorbit bumi 2 kali. Okey, jadi macam mana GPS ni berfungsi? Okey, GPS ni terdiri daripada 3 segmen. Okey, jadi segmen yang pertama iaitu segmen kawalan. Okey, kat mana segmen kawalan ni? Nanti kita akan tengok. Okey, yang kedua kita ada segmen angkasa. Nama pun segmen angkasa, tentulah dia berada di angkasa lepas, ya. Okey, yang ketiga segmen pengguna. Okey, jom kita tengok setiap segmen. Okey, jadi ini adalah contoh ilustrasi bagi segmen kawalan. Okey, jadi awak agak-agak dekat mana? Okey, betul, di segmen kawalan ni berada di bumi. Okey, segmen kawalan. Okey, yang mana segmen kawalan terdiri daripada stesen kawalan utama. Okey, ini stesen kawalan utama. Okey, kemudian kita ada antena arahan dan kawalan, serta kita ada stesen pengawasan dekat sini. Okey. Isyarat yang diterima oleh stesen pengawasan dari satelit GPS dihantar ke stesen kawalan utama yang akan menjana mesej navigasi di bumi. Okey, jadi stesen pengawasan ini dia menerima isyarat daripada satelit. Jadi satelit akan menghantar isyarat, akan diterima oleh stesen pengawasan. Okey, jadi stesen pengawasan ini akan menghantar isyarat tersebut ke stesen kawalan utama
Okey, kemudian stesen kawalan utama ni dia akan menjana mesej navigasi. Okey, stesen kawalan utama ni dia akan menghasilkan, dia akan menjana mesej navigasi di bumi. Okey, kemudian antara maklumat yang dihantar dari antena bumi ke satelit GPS, okey, adalah termasuklah posisi satelit GPS, faktor pembetulan waktu pada jam satelit GPS dan juga data atmosfera dan juga almanah. Okey, jadi statement kawalan ni dia akan menghantar semula maklumat ke segmen angkasa. Okey, yang kedua kita tahu segmen angkasa. Okey, jadi kalau segmen angkasa, nama pun angkasa kan, jadi ada di bahagian selepas dia melibatkan satelit GPS. Okey, GPS terdiri daripada satu rangkaian satelit. Okey, yang mana satelit GPS ni mengorbit bumi pada ketinggian orbit lebih kurang 20,000 km daripada bumi. Okey, dia mengorbit bumi, dia punya ketinggian dia, okey, ketinggian daripada bumi ni adalah sejauh 20,000 km. Okey, orbit satelit GPS lazim dikenali sebagai orbit separuh segera ataupun semi synchronous earth orbit dengan tempoh orbit lebih kurang 12 jam. Macam tadi saya katalah, dia akan pusing. Okey, dia akan pusing balik pada sini 12 jam, pusing lagi, cukup satu hari 2 kali pusingan. Okey, dalam GPS sekurang-kurangnya 4 buah satelit GPS dapat dilihat pada sudut 15 darjah atau lebih daripada paksi ufuk pada setiap masa dari semua lokasi di bumi. Okey, jadi antara maklumat yang dihantar dari satelit GPS ke alat penerima GPS termasuklah posisi satelit GPS dan masa isyarat itu dihantar. Okay, jadi ini adalah segmen yang kedua, iaitu segmen angkasa. Seterusnya kita tengok segmen yang ketiga, iaitu segmen pengguna. Okay, yang mana pengguna GPS merupakan sesiapa sahaja yang menggunakan aplikasi yang ada sistem mengesan isyarat GPS tadi daripada stesen GPS. Okay, jadi alat penerima GPS ni yang paling mudah sekali smartphone lah. Sebab apa? Dan smartphone kita ada apps yang boleh menerima isyarat daripada stesen GPS. Okay, contohnya apa dia? Contohnya Google Maps ataupun Waze. Okay, jadi itu adalah aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan. Lokasi bagi suatu tempat dapat ditulis dalam dua jenis format. Okey, jadi bila dia satelit nak menghantar lokasi suatu tempat, dia boleh hantar dalam dua bentuk penulisan. Okey, jadi yang pertama dia boleh hantar dalam bentuk DMS ataupun darjah minit saat. Yang kedua dia akan hantar dalam bentuk darjah desimal ataupun DD. Okey, jadi kalau tengok dekat sini, ini adalah penulisan darjah minit saat. Apa maksud darjah minit saat? Okey, ini darjah, ini minit, ini saat. Okey, ini darjah, ini minit, ini saat. Okey, dia mesti akan hantar pada awak dua bacaan ya. Okey, ini satu bacaan, ya ini satu bacaan. Kira macam dua titik lah koordinat kan. Awak belajar masa sekolah rendah, awak belajar dalam geografi macam mana nak cari koordinat. Dalam matematik pun awak dah belajar. Okey, jadi nak cari koordinat dia mesti ada dua titik. Okey, jadi ini adalah contoh koordinat bagi GPS dalam dua jenis penulisan. Okey, jadi yang pertama planetarium negara atau di Kuala Lumpur. Okey, kalau dalam bentuk DMS kita baca sebagai ini. Okey, 3 darjah 8 minit 22.04 saat N. Yang ini dia akan bagi bacaan latitude. Okey, titik latitude. Yang ini pula longitude 101 darjah 41 minit 22.53 saat. Okey, yang ini adalah longitude. Okey, ini adalah bacaan DMS. Okey, dia juga boleh hantar pada kita dalam bentuk desimal, darjah desimal ataupun DD. Okey, ini contoh bacaan dia 3.139456. Okey, jadi kalau kita tahu kat sini, ini nilai dia adalah nilai positif. Yang mana nilai positif mewakili latitude pada hemisfera utara. Okey, kita ada bumi kan, kita ada hemisfera utara, hemisfera selatan. Jadi kalau bacaan dia positif, dia berada pada hemisfera utara. Okey, kemudian bacaan yang kedua 101.101.689593. Kalau kita tahu kat sini juga adalah nilai positif. Jadi dia akan menunjukkan bacaan
bacaan mewakili longitud ke timur garisan Greenwich. Okey, dia akan menunjukkan bacaan ke timur. Jadi kalau positif, okey, bacaan yang pertama ni positif, dia utara. Bacaan yang kedua positif, dia timur. Okey, ini adalah planetarium negara. Okey, kita tengok contoh yang lain. Copacabana di Rio de Janeiro. Okey, contoh koordinat dalam bentuk darjah minit saat 22 darjah 58 minit 14.60 saat latitude. Okey, kemudian 43 darjah 10 minit 56.51 saat longitude. Okey, kalau kita tahu dekat sini NE ini adalah north east. Okey, yang ini adalah south west. Okey, utara, timur, selatan, barat. Okey. Okey, jadi kalau itu dalam bentuk DMS, darjah minit saat. Manakala dalam bentuk darjah desimal pula, dia akan ada tanda positif negatif. Okey, jadi tanda negatif 22.970722 ini, tanda negatif ini menunjukkan dia berada pada hemisfera selatan. Latitudenya berada pada hemisfera selatan. Okey, tadi saya sebut kalau positif utara, negatif selatan. Bacaan yang pertama ini adalah bacaan untuk utara dan selatan. Bacaan yang kedua ini adalah bacaan untuk timur dan barat. Okey, jadi kalau positif ini utara, yang ini positif timur, yang ini negatif dia akan jadi selatan, hemisfera selatan. Okey, yang ini kalau dia negatif dia akan jadi barat, ke barat, garisan Greenwich. Okey. Arah timur dan barat pada koordinat GPS dalam format DMS berdasarkan garisan Greenwich. Okey, jadi dia akan refer kepada garisan Greenwich. Okey, jadi apa kegunaan GPS ni sebenarnya? Okey, GPS digunakan untuk tujuan navigasi atau pepandu arah dalam pelbagai jenis pengangkutan seperti pengangkutan darat, pengangkutan laut, pengangkutan udara dan juga angkasa lepas. Okey, contoh aplikasi macam saya kata tadi yang menggunakan koordinasi GPS adalah seperti Google Maps dan juga Waze. Okey, ini kalau kita guna Google Maps lah. Okey, kalau kita guna Google Maps kita akan nampak macam ni. Okey, sebenarnya dalam Google Maps pun ada beberapa paparan yang awak boleh pilih. Ini contohnya, ini kalau daripada satelit. Okey. Yang ini adalah daripada Waze daripada aplikasi Waze. Okey. Tamat kelas kita untuk hari ini. Jadi awak boleh, kalau tak faham boleh ulang tengok, okey, ataupun awak boleh tanya saya dalam grup Telegram kita akan bincang dalam grup Telegram. Sekiranya tidak ada apa-apa masalah, awak boleh jawab praktik formatif 9.2 dan hantar pada saya. Okey, jadi dengan ini tamat, kita sudah habis silibus untuk tingkatan 5. Okey, kita dah habis silibus untuk tingkatan 5. Jadi lepas ini kita akan buat sesi ulang kaji daripada topik-topik tingkatan 4. Okey, jadi itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bye.